bin Ali Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi berakhir nasab keturunan beliau kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pembesar Ansar dan merupakan Sayyidul Khazraj, pemimpin Khazraj. Dan gelaran Al-Mursi itu sendiri adalah nisbah ataupun sandaran kepada tempat kelahirannya yang terletak di Valencia, Spanyol. Jadi beliau adalah anak kelahiran Spanyol di Andalusia. Kemudian pada tahun 618 Hijrah. Jadi setelah pada waktu kecilnya bapa beliau telah pun memberikan didikan agama sejak kecil dan telah pun mendalami ilmu-ilmu utama di dalam ulum diniyah. Dan ketika berumur 24 tahun, keluarganya telah pun menaiki kapal menuju ke haji untuk mengerjakan haji. Dalam perjalanan menuju ke haji tersebut, kapal tersebut telah tenggelam dan tidak ada seorang pun selamat melainkan beliau dan abangnya sahaja. Dan ketika terselamat tersebut, beliau telah pun menetap di Tunisia. Dan ketika berada di Tunisia, ramai orang memberitahu beliau mengenai seorang syekh ataupun seorang lelaki yang hebat yang berada di Tunisia ketika itu, iaitu Abul Hasan Asyadzuli. Jadi sebelum beliau pergi ke rumah Abul Hasan Asyadzuli, beliau telah melakukan istikharah, sebab beliau tidak akan mengambil seseorang sebagai guru melainkan beliau telah melakukan istikharah terlebih dahulu. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat seorang lelaki berpakaian hijau duduk di sebelah kiri dan kanannya para penuntut khadim ataupun orang yang berkhidmat padanya. Jadi bangun pagi dia merasakan ada sesuatu pada lelaki tersebut. Jadi dia datang bertemu dengan Abul Hasan Asyadzuli. Lalu Abul Hasan Asyadzuli menyatakan apa? Aku telah diberitahu mengenai engkau 20 tahun sebelum kelahiran kau lagi. Jadi sewaktu datang kepada Abul Abbas Al-Mursi, bahkan Abul Abbas Al-Mursi, Abul Hasan Asyadzuli banyak memuji mengenai Imam Abul Hasan Abul Abbas Al-Mursi. Bahkan dia pernah menyatakan Abul Abbas Al-Mursi ini adalah a'lam bi turuqis sama minhu a'lam minhu bi turuqil ard. Dia lebih mengetahui jalan nak sampai ke langit berbanding pengetahuannya mengenai jalan di bumi. Itu maksud ayat ni itu secara literal. Adapun secara utamanya maksudnya adalah dia lebih mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah dengan hakikat dan syariat dibandingkan dengan pengetahuannya tentang ilmu-ilmu dunia. Bahkan kata Abul Hasan Asyadzuli mengenai Abul Abbas Al-Mursi, menyatakan ya Abul Abbas, fika ma fil awliya wa laysa fil awliya ma fika. Apa yang ada pada para wali, wahai Abul Abbas, ada pada engkau, tapi apa yang ada pada engkau tak ada pada para wali yang lain. Keutamaan. Bahkan disebabkan Abul Hasan Asyadzuli sangat menyukai Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Abul Hasan Asyadzuli telah mengkahwinkan anak perempuannya dengan beliau. Jadi adab Abul Abbas Al-Mursi, pernah suatu ketika Ibnu Athaillah Sakandari datang mengunjungi Abul Abbas Al-Mursi. Ketika itu Abul Abbas Al-Mursi meminta izin untuk dia tunggu di luar sekejap supaya tak terganggu. Jadi ketika itu Ibn Athaillah macam tertanya-tanya apa benda yang berlaku sebenarnya. Jadi setelah daripada itu dia pun masuk, beliau menyatakan kepada anak muridnya Ibn Athaillah Sakandari bahawa dia karihtu an aqta kalamaha. Aku tak suka nak potong ucapan. Kalau contohnya isteri aku bercakap, aku tak suka nak potong ucapan dia. Sebab bila aku tengok dia, aku teringatkan syekh aku. Jadi dia sangat-sangat beradab. Kalau nak potong sekalipun, dia akan minta izin kepada anak ataupun isterinya itu sendiri ketika berbicara. Jadi bahkan apa yang kita lihat daripada Abul Abbas Al-Mursi, beliau tidak hanya mendalami ilmu hakikat ataupun ilmu tasawuf yang kita fahami. Beliau terkenal sebagai orang yang sudah tabahur, sudah mendalami cabang-cabang ilmu yang lain, sehingga beliau pernah menyatakan bahawa syarakna al-fuqaha fima hum fihi wa lam yusharikuna fima nahnu fihi. Kami miliki apa yang fuqaha ada. Kami ada semua benda yang orang-orang faqih ada, tapi orang-orang faqih tidak ada apa yang kami ada. Itu yang tadi Dr. Syuhada ada sebut tadi, bahawa ada orang alim tapi tak ada pengamalan. Jadi hidupnya akan rasa kosong. Jadi
beliau ini adalah orang yang ada ilmu dan juga ada pengamalan dalam kehidupan. Antara karamah perkara mencari adat yang pernah berlaku kepada Imam Abdul Abbas Al-Mursi, pernah satu ketika satu hari Jumaat tersebut ada 4 orang minta kepada beliau untuk hadir majlis walimah, majlis perkahwinan anak masing-masing, dan beliau menyahut ataupun menerima semua jemputan. Tapi setelah solat Jumaat dia tak pergi satu pun. Dia duduk makan dengan orang miskin kat luar masjid. Hari seterusnya semua orang yang jemput tu berterima kasih kerana datang kat majlis dia. Ini seperti yang saya sebut kata Ibn Athaillah, dia boleh berada dalam satu masa itu tak benda yang tak pelik lah. Kemudian pernah rakyat Iskandariah begitu gusar dengan kemasukan penjajah ke kota Iskandariah kerana terlalu luas kan kota Iskandariah. Jadi dia menyatakan madumtu baina azharikum falam yadkhuluha. Selama aku bersama dengan korang, dia tak akan masuk, dia tak akan berjaya masuk ke dalam kota Iskandariah. Dan benda itu benar. Elok wafatnya beliau terus penjajah masuk. Maksudnya selama dia kata selama dia ada. Kalau aku dah tak ada jaminan. Bahkan beliau pernah melakukan satu perkara yang agak pelik, di mana beliau meminta anak muridnya untuk membuatkan asidah, satu makanan yang khusus pada musim sejuk, pada musim panas. Jadi orang tanya, ini apa benda yang kau buat ni? Makanan musim sejuk, kau buat musim panas. Jadi dia kata, makanan ni bukan untuk engkau, tetapi untuk sahabat kau ataupun saudara kau, Yaqut Al-Arash, yang tengah lahir di Habsyah sekarang ni. Dan nanti saya akan ceritakan siapa Yaqut Al-Arash yang sampai imam ni buat satu makanan sempena memperingati kelahiran dia pada hari itu. Jadi beliau ketika bersama dengan Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau melazimi durus ataupun pengajian Abul Hasan Asy-Syadzili, dan setelah satu tempoh beliau telah meminta keizinan untuk mengajar pula. Jadi beliau telah mengajar di Masjid Al-Fatah di Ramses. Kalau kita tahu masjid sebelah Ramses tu ada Masjid Al-Fatah, tu tempat beliau banyak mengajar dan menyampaikan pengajian ilmu. Bahkan pengajian beliau itu dipenuhi para ulama dan orang-orang biasa, terutamanya ketika dia membuka syarahan kitab Risalah Al-Qushairiyah. Selain daripada Masjid Amr ibn As pun beliau juga ada menyampaikan syarahan di sana. Jadi beliau adalah seorang wali yang terbukti kehebatannya. Kalau kita lihat setelah kewafatan Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau merupakan khalifah utama, dan Ibn Athaillah yang lebih tua daripada beliau pun menuntut ilmu dengan dia. Jadi insya-Allah dengan keberkatan beliau kita mendapatkan kebaikan insya-Allah. Imam Abdul Abbas Al-Mursi dia tumbuh kepada Ibn Athaillah Iskandari. Dan kalau kita tengok sanad tarikat Syadziliyah, mula dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian syekh yang kedua, khalifah yang kedua Imam Abdul Abbas Al-Mursi, yang ketiga baru pergi kepada Imam Ibn Athaillah Iskandari, dan sampai sekarang lah bersambunglah tarikat Syadziliyah tu. Okay? Sehingga Imam Ibn Athaillah yang kita ziarah semalam, yang Ustaz Syidi jadi Imam Maghrib tu, iaitu menulis sebuah kitab Lataiful Minan mengenai manaqib Abdul Abbas Al-Mursi dan gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dan orang yang bertarikat Ahmadiyah semuanya ialah sanad kita sampai kepada Imam Ibn Athaillah, Abdul Abbas Mursi dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebab Sidi Ahmad bin Idris ialah asalnya berguru dengan sadah daripada tarikat Asy-Syadziliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.